Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Para penonton yang hormati sekalian, Alhamdulillah kita sambung hari ini, hari yang kedua, dan sebagaimana yang saya janjikan, insyaAllah setiap hari satu sifat, setiap hari satu sifat. Kita mulakan dengan 15 sifat mahmudah dan kita akhirkan nanti dengan 15 sifat mazmumah. Sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Sifat mahmudah, sifat yang baik. Sifat mahmudah, sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat mahmudah terpancar dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in. Sifat mahmudah terpancar kepada orang-orang dalam hidup kita sekarang ini, zaman sekarang ini. Orang-orang yang hidupnya pagi, petang, siang dan malam meletakkan diri mereka hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tuan-tuan, kemarin pagi yang pertama insya-Allah kita dah cerita mengenai taubat. Sifat terpuji yang pertama taubat, keinginan untuk bertaubat, kemahuan untuk bertaubat dan bersegera untuk bertaubat. Habis. Hari ini kita nak cerita satu lagi sifat namanya khauf. Khauf ni takut dia. Takut, satu sifat takut tuan-tuan ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah ni tuan-tuan, cuba kita tengok ya. Kita takut kepada harimau, kita tak mendekati harimau. Kita takut pada singa, kita tak mendekati singa. Kita takut kepada serigala, kita tak mendekati serigala. Kita takut kepada buaya, kita tak mendekati buaya. Kita takut kepada beruang, kita tidak mendekati beruang. Tuan-tuan, kita takut pada hantu. Yang kata hantu, kita tidak mendekati tempat-tempat yang dikatakan oleh orang tua-tua kebanyakannya. Ini ada hantu, ini ada hantu, ini ada hantu, itu menakutkan. Ya. Saudara-saudara, tetapi itu makhluk, itu takut kepada makhluk. Ya. Takut kepada ayah, lain. Ingat tak macam kita kecil-kecil? Takut kepada ayah. Ayah balik daripada mana pun, ayah tak cakap apa, berdehem je. Itu pun dah cukup. Yang tak mandi, pergi mandi. Kan Yang tak pakai baju lagi, pakai baju. Yang tak pakai kain lagi, pakai kain. Yang tak pegang Quran, pegang Quran. Kan? Itu kita takut pada ayah. Makhluk ayah, makhluk. Haiwan-haiwan tadi, makhluk. Binatang, benda yang kita tak nampak, yang namanya hantu, itu pun makhluk. Tapi sesaudara, ada satu lagi takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat ni. Takut kepada kuasa yang tuan-tuan tak nampak, tuan-tuan tak lihat. Tapi kuasa ini menguasai seluruh alam ini. Tuan-tuan cuba bayangkan berapa banyak planet-planet selain daripada dunia ni. Billions and billions and billions of planets. Some of them now rotating among other. Rotating dalam sistem mereka, sistem cakrawala. Seluruhnya dimiliki oleh Allah, disusun oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Matahari, bulan, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Takut dia kepada Allah. Laut, ikan-ikan yang di laut, di sungai, di laut-laut dalam, yang nelayan memancing, mengambil ikan itu, menjaring ikan itu menggunakan trawlers dan sebagainya. Sistem mengail ikan, mengambil ikan yang termoden sekali tuan-tuan ya. Mereka takut, ikan-ikan itu pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi takut kepada Allah. Makhluk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai insan, sebagai insan perempuan ini, insan makhluk yang terbaik. Insan makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa insan menjadi makhluk yang terbaik? Antaranya pada diri insan ada satu sifat namanya khauf. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi, fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin, artinya janganlah kamu takut kepada mereka, jangan kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku
Jangan cuaikan perintahku jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat 175. Jangan takut pada mereka. Orang musyrik itu jangan takut. Jangan takut kepada mereka yang menentang agama kamu. Jangan. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar ialah Allah. Jalan yang benar ialah Allah. Yang memberi segala-galanya ialah Allah. Kuasa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita takut, saudara, bila kita takut pada Allah, ini berbeza. Takut kepada makhluk, kita lari pada makhluk itu. Kita menjauhkan diri. Tapi takut kepada Allah, kita bertakarub, hampir kepada Allah, hampir kepada Allah, hampir kepada Allah, hampir kepada Allah. Macam mana kita hampir kepada Allah, tuan-tuan dan puan? Kita tak tahu di mana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang tahu di mana Allah. Tapi ada Allah. Di mana orang tak tahu di mana bersemayamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada tempat bersemayam Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu. Saudara, tetapi dalam keadaan kita tak tahu sebagai rukun iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, kita hanya takut kepada Allah. Kita hanya sembah Allah. Tidak ada sembah yang lain-lain. Sembah Allah. Dan kita hanya menyaksikan, taking pledge, taking oath, bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita takut, tadi saya menyebutkan, takut pada makhluk, kita berjauhkan diri daripadanya. Takut pada ringa, singa, binatang-binatang buas, haiwan-haiwan buas tadi, kita jauhkan diri. Takut kepada hantu, kita jauhkan diri pada rumah yang berhantu. Yang kata rumah yang berhantu itu. Takut kepada ayah. Takut kepada ayah. Mungkin pada ketikanya kita menjauhkan diri kepada ayah. Tetapi tuan-tuan tengok, bila ayah dalam keadaan biasa, bila ayah dalam keadaan tidak mendidik, bila ayah dalam keadaan relax, kita menyundul-nyundul ayah, sundul-sundul ayah. Kita duduk bawah ketiak ayah. Kita ambil tangan ayah, letak dekat dada kita. Kita gomol-gomol ayah. Kita panjat-panjat ayah. Padahal kita takut. Ada masanya kita takut. Saudara-saudara, untuk Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa takut. Untuk Allah, ayah tadi, bila ayah temperamennya baik, kita dekati dia. Bila dia marah, kita tak dekati dia. Bila telinga dia merah, kita tak dekati dia. Bila matanya mula nak merah, kita tak mendekati dia. Bila suaranya mula meninggi, kita tak mendekati dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Waktu hujan pun takut kepada Allah. Waktu panas pun takut kepada Allah. Waktu daun luruh pun takut kepada Allah. Waktu daun menghijau dengan bunga-bunga yang tuan-tuan yang mengharum seluas-luasnya. Kalau tuan-tuan pergi negara-negara barat, negara-negara yang ada 4 musim, tuan-tuan tengok musim bunga namanya. Masya Allah. Cantiknya bunga-bunga yang mengucup-mengucup naik tu. Hebat. Kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi balik kepada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, sepanjang masa kita takut. Dan apa gambaran kita takut? Apa ibadat yang menunjukkan kita takut kepada Allah? Yang pertama, bukan kita lari daripada Allah, bukan kita menjauh daripada Allah, kita makin rapat kepada Allah. Antara ibadatnya ialah salat. Dalam solat itu, ada satu ketika, ada satu masa, ada satu posisi, ada satu kedudukan di mana kita dengan Allah itu paling hampir. Kedudukannya mana, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya raikan sekalian? Waktu kita sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud kita tu. Sujud 7 anggota. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki di belakang. Dengan jari kita, biasanya kita lentikkan sikit untuk menghadap kiblat bersama-sama dengan posisi kita menghadap kiblat. Itulah satu kedudukan yang paling hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dalam hadis disebutkan, bila kamu dalam posisi sujud ini, terutama dalam sembahyang sunat, sembahyang nawafil, panjangkan sujud, panjangkan sujud. Nabi Muhammad SAW dalam sujudnya dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bila ditanyakan oleh sahabat, bagaimana salat sembahyang, salat malam, qiyamul lail Nabi Muhammad SAW? Bagaimana tahajudnya? Aisyah mengatakan, aku lihat Nabi sujud lama sujud.
Dan aku mendengar daripada dadanya, seolah-olah seperti kawah, bubuh air, unggun api yang sedang marak api itu, menggelegak air itu. Begitulah bunyi dada Nabi Muhammad SAW. Tangisan Nabi waktu sujudnya. Aisyah mengatakan, ya aku dengar Nabi menyebutkan perkataan ummati, 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 ummati. Umatku, 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 umatku. Sayang, takutnya Nabi kepada Allah direfleksikan melalui sayangnya kepada umat. Takutnya kita kepada Allah, Nabi dan para sahabat berjuang, jihad untuk meletakkan agama ke mercunya. Berikan harta mereka, berikan nyawa mereka atas nama mereka takut kepada Allah. Takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang nak ditakutkan tuan? Apa yang nak ditakutkan? Azab, balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duit ada terletak dekat su RM300. Kita tak tahu siapa punya. Tapi kita tak ambil. Pasal kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, salah satu daripada 7 kumpulan manusia yang akan dinaungi oleh Arash. Pada masa itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Arash Allah Subhanahu Wa Taala. 3, naungan Arash maknanya dia duduk di bawah Arash Allah, di bawah singgasana Allah. Nanti di padang mahsyar, di akhirat, dia duduk di bawah singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Is there any better place daripada di bawah Arash? Under the throne of Allah Subhanahu Wa Taala. Singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa di antara 7 itu? Orang yang perempuan yang kaya raya, yang cantik, yang kaya, yang bangsawan, yang hartawan. Mengajak seorang laki-laki untuk melakukan perbuatan yang onar, yang keji. Mengajak mengadakan satu hubungan jenis dengan dia. Hartawan, rupawan, jelitawan, bangsawan. Apa lagi yang kita nak? Dia mengajak kita mengatakan sesuatu yang keji itu. Apa jawab laki-laki itu? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku takut kepada Allah. Maknanya tuan-tuan dan puan, begitulah tarikan itu. Tapi kekuatan iman yang dikaitkan dengan takut kepada Allah. Kekuatan takwa yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan dalaman yang dibina selama ini yang menyebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah ya. Saya lah yang banyak bercakap ni. Tuan-tuan dan perempuan yang mendengar, yang melihat, yang menonton program kita, alhamdulillah. Tuan-tuan, insya-Allah ya. Malam tadi kita bersiaran daripada pukul 5, pukul 6 petang, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita bersiaran bersama dengan Tuan Said Abdul Qadir Jufri ya. Dan bersama dengan Ustazah Laila Azni. Ya. Alhamdulillah, bagus tuan-tuan. Bagus. Dan malam tadi kita bersama dengan, alhamdulillah, 2 orang tokoh yang mewakili Perbadanan Wakaf Selangor dan juga seorang lagi mewakili Majlis Agama Islam Perak. Kita bincang mengenai wakaf, satu instrumen. Instrumen dalam Islam yang kita mewakafkan harta yang tidak alih yang kita ada. Tanah, bangunan dan sebagainya. Semata-mata untuk bertakarrub kepada Allah. Semata-mata untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tuan-tuan, bagus tuan-tuan ceritanya. Malam ni ada lagi, petang ni jangan lupa tuan-tuan dan puan. Petang ni insya-Allah pukul 5 hingga pukul 6. Petang ni pukul 5 hingga pukul 6. Mungkin kalau tidak sempat pukul 5, mungkin 5 suku tuan-tuan. Sebab asar ni lewat sikit kan ya. Jadi mungkin 5 suku sampai 6 suku. 5 suku sampai 6 suku, 5 suku sampai 6 suku. Kita jadualkan pukul 5. Tapi setelah kita tengok dalam hari yang pertama tu, pukul 5 tu not quite possible. Masa yang sangat singkat itu ya. Jadi mungkin 5 suku sampai pukul 6 suku. Tapi yang malamnya, tiap-tiap malam, tiap-tiap petang. Tuan-tuan saya nak sebutkan tiap-tiap pagi insya-Allah, kalau saya sihat dan tuan-tuan sihat, bulan hari Ramadan ni, hari yang kedua hari ini, kita bercerita mengenai sifat-sifat mahmudah. Habis sifat mahmudah hari yang ke-15, hari yang ke-16,
saya akan cerita sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji. Yang inilah yang kita nak lunturkan sifat ini. Yang inilah kita nak kikis daripada jiwa dan hati kita. Yang inilah yang kita nak gugurkan sifat-sifat ini, tuan-tuan. Gugurkan daripada diri kita. Supaya sebagai suami, suami yang beriman, yang baik, yang beramal salih. Sebagai isteri, isteri yang salihah. Sebagai ayah, ayah yang salih. Sebagai mama, mama yang salihah. Sebagai hamba Allah yang salih. Hamba Allah yang salihah. Kesalihan dan keimanan itu antara tunjangnya khauf. Apa dia khauf? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita tanamkan rasa takut kepada Allah. Tak takut kepada manusia, tak takut kepada makhluk, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gambaran takut? Tuan-tuan, antaranya salat. Salat pada waktunya. Banyakkan salat sunat, banyakkan salat sunat. Alhamdulillah pagi ini, tuan-tuan, pagi ini kita dah tidur malam tadi, alhamdulillah. Setelah kita berpuasa, satu hari suntuk kita berpuasa. Malam tadi, alhamdulillah, kita beribadat. Kita berterawih malam tadi. Kita baca Quran. Dan kita mengadakan majlis tadarus bersama ahli keluarga kita. Dan kita tidur pada waktu malam harinya. Pagi tadi kita bangun awal. Kita tahajud sikit, tuan-tuan. Tahajud sikit. Qiyamul lail sikit. Pukul 5 pun boleh. Pukul 4:30 ke pukul 5. Dah boleh-boleh dah. Sembahyang tahajud boleh buat 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sembahyang taubat 2 rakaat. Lepas tu sembahyang hajat 2 rakaat. Sembahyang witir kita dah buat malam tadi. Waktu kita melakukan solat tuan-tuan, tarawih, kita dah witir kan. Jadi tak payah diulang lagi witirnya, insya-Allah, bila kita melakukan qiyamul lail. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Jadi kita tadi alhamdulillah setelah kita solat, setelah kita wirid sikit, zikir sikit, dan kita dengan anak isteri kita, menantu kita dan sebagainya. Musim Covid ni tak pergi mana ni, tak pergi mana. Apa kita buat tadi? Kita buat tadi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kita bertadarus tadi. Tadarus, tiap-tiap orang baca satu muka surat. Yang boleh betulkan. Yang boleh baiki. Yang boleh ulang-ulang atas pembaikan yang dibuat itu. Cantik, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan. Lepas itu kita baca Quran, dengar. Masih dengar lagi orang baca Quran. Menantu baca Quran, anak baca Quran. Sudut sana baca Quran, bilik sana baca Quran, sudut ini baca Quran. Masya Allah, tuan-tuan. Dan saya sebagai ketua keluarga, sebagai suami dan sebagai ayah, berdepan dengan tuan-tuan dan perempuan ini. Berdepan dengan tuan-tuan pagi yang mulia, hari Ramadan, bulan Ramadan yang kedua, puasa yang kedua ini, cerita mengenai sifat-sifat mahmudah. Hari ini, hari yang kedua, sifat mahmudahnya lah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, insya-Allah dalam hal yang sedemikian, tuan-tuan dan puan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun, dan kepada Allah saja hendaklah kamu merasa gerun dan takut. Wa iyaya farhabun, hanya dengan Allah sajalah kamu merasakan gerun dan takut. Juga disebutkan fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kamu kepadaku. Al-Baqarah ayat 150. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah hadis-hadis, banyaklah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, mengakhirkannya tadi saya dah ulang, takutlah kepada Allah. Yang kedua, bawa ketakutan ini 10 liputi ahli-ahli keluarga kita semuanya. Suami takut Allah, isteri takut Allah, anak takut Allah, cucu takut Allah, menantu takut Allah. Yang ketiga, apa nak buat yang ketiga, tuan-tuan? Yang ketiga, insya-Allah, takut tak boleh sebut-sebut saja. Sebut-sebut saja tak boleh. Kita kena lakukan sesuatu. Salat menggambarkan untuk membina rasa takut kepada Allah, takut. Zikir membina rasa takut kepada Allah. Baca Quran membina rasa takut kepada Allah. Tuan-tuan, ikut perintah Allah. Allah kata ya, buat. Allah kata jangan buat. Itu merupakan sebahagian daripada takut kepada Allah.
Yang haram, jangan buat. Takut kepada Allah. Makruh, tinggalkan. Takut kepada Allah. Ibu, ayah, kita khidmati siang, malam, pagi, petang dengan penuh kasih sayang. Menandakan kita takut kepada Allah. Allah melaknat kita kalau kita sia-siakan ibu dan ayah. Sama ada masih hidup atau yang telah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah sebagaimana yang saya sebutkan, yang tak pernah jemu-jemu saya menyebutkan insya-Allah. Tuan-tuan, ini kita bangunkan ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kita bangunkan. Semalam malam tadi kita cerita wakaf, tuan-tuan. Kita cerita tentang wakaf malam tadi. Jadi inilah dia, tuan-tuan. Tuan-tuan fikirkan dengan keluarga dan sebagainya. Fikirkan harta-harta yang tidak alih. Rumah-rumah kita, rumah sewa kita yang banyak tu, tuan-tuan dan puan. Mungkin sebelum kita mati, wakafkan, tuan-tuan, wakafkan. Boleh juga wakaf tunai. Wakaf tunai dalam bentuk wang tunai, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. RM10 diwakafkan, RM20 diwakafkan. Yang ini, tuan-tuan, RM1,000 diwakafkan, RM100 diwakafkan, RM10 diwakafkan ni untuk bina Anjung Husnul Khatimah ni, tuan-tuan. Wakafnya untuk projek ini ialah tanahnya kita wakaf. Bangunannya nanti kita wakafkan. Tanah dan bangunan nanti seluruhnya, tuan-tuan. Bukan atas nama Hasan Ali, bukan atas nama anak Hasan Ali, tapi atas nama Majlis Agama Islam Selangor. Badan amanah yang menjadi pemegang amanah kepada wakaf yang kami wakafkan. Tanahnya 4.5 ekar berharga 1 juta. Kita wakafkan untuk mendirikan Anjung Husnul Khatimah. Sampai hari kiamat nanti, kompleks ini namanya ialah pemiliknya Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah kepada wakaf yang kita wakafkan, insya-Allah. Inilah yang kita usahakan, tuan-tuan. Ini yang kita usahakan. Bukan untuk keuntungan. 1 sen pun bukan untuk keuntungan. Majlis, tuan-tuan, Anjung Husnul Khatimah adalah untuk kita membina manusia-manusia. Semuanya. Berbagai-bagai golongan manusia, berbagai peringkat umur. Datanglah di sini nanti bila siap dalam 2 tahun, 2 tahun setengah daripada sekarang. Datanglah. Hari-hari ada 250 orang datang daripada Brunei, Singapura, Sabah, Sarawak, Selatan Thailand dan sebagainya. Daripada Perlis sampai ke Johor, daripada Sabah, Sarawak, Selangor sampai ke Pahang, tuan-tuan. Datanglah beramai-ramai, insya-Allah. Programnya dalam bentuk modul. Nanti kita akan beritahu, tuan-tuan, dalam bentuk modul programnya. Tuan-tuan nak tahukan detailnya, tuan-tuan. Kita ada question answers. FAQ kita panggil. Frequently Asked Questions, tuan-tuan. Soalan, jawapan. Tuan-tuan hubungi 013 628 3985. 013 628 3985. 013 628 3985. Puan Suraya. Puan Suraya, minta pada Puan Suraya yang pertama sekali, minta brochures supaya boleh di emailkan, boleh di WhatsAppkan, tuan-tuan ya. Minta juga FAQ ni. Question answers. Barulah tuan-tuan tahu sepenuhnya apa dia Anjung Husnul Khatimah, kompleks Anjung Husnul Khatimah itu. Kita mohon tuan-tuan menyumbang zakat. Tuan-tuan menyumbang zakat. Kami bukan pemungut zakat, tapi kami penerima zakat, tuan-tuan dan puan ya. Tuan-tuan yang membayar zakat, terutamanya bayar zakat company, syarikat, dan juga orang perseorangan yang tinggi sikit bayarannya, yang besar bayarannya. Sebahagian daripada zakat itu dipulangkan kepada tuan-tuan untuk perempuan mengagihkannya. Tuan-tuan jadi pengagih. Lembaga zakat menjadi pengagih, tuan-tuan pun menjadi pengagih. Kerana sebahagiannya diberikan kepada tuan-tuan untuk mengagihkan. Yang itulah, kalau boleh tuan-tuan, sumbangkan kepada komplek Anjung Husnul Khatimah. Ini tuan-tuan dananya sekarang ni pun wakaf. Kita menerima zakat. Yang kedua tuan-tuan, yang ketiga, kita terima sedekah, infak. Yang keempat, kita menerima fidyah. Yang kelima, kita menerima tuan-tuan, apa juga sedekah, infak, apa juga yang bentuk-bentuknya menuju kepada amal jariah fi sabilillah. Non-profit making, non-profit initiative, non-profit concern, dan non-profit activities. Segala-galanya tidak langsung menjurus 1 sen pun kepada keuntungan, tuan-tuan. Marilah kita menerima, kita nak bangunkan ini. Kita nak selamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang, tuan-tuan dan puan, akan mengikuti program pengisian dalam bentuk modul. Semuanya mengisi untuk membolehkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah.
Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Dan kita nak mati dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah tuan-tuan college-nya, inilah universitinya, inilah workshopnya, inilah sekolahnya tuan-tuan, inilah madrasahnya tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan akan dermalah. Ibu dan ayah dan anak-anak bincanglah tuan-tuan. Derma secara keluarga, 1. Derma secara individu, 2. Derma secara syarikat, 3 tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan buatlah, sama ada wakaf, sama ada zakat. Kami menerima zakat, bukan pemungut zakat. Tuan-tuan dermalah secara amal ma'ruf atau cara sedekah dan infak. Tuan-tuan dermalah segala cara apapun, dermalah insya-Allah. Kami lakukan bersama-sama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Dan insya-Allah zero ketirisan tuan-tuan. Tidak ada ketirisan walau 1 sen pun, kerana dijaga secara teliti oleh Perbadanan Wakaf Selangor, pemaju bersama, pengorganizer bersama di antara kita dengan Perbadanan Wakaf Selangor, Yayasan Sabaha dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya mengharapkan sangatlah tuan-tuan memberikan sumbangan. Hari ini hari yang kedua Ramadan. Mari kita buka, tengok tuan-tuan, balik tengok ke pejabat apa yang boleh kita sumbangkan. Runding dengan financial controller kita, runding dengan kita punya MD, runding dengan kita punya ED, rundinglah dengan teman-teman untuk memberikan sumbangan di peringkat organisasi atau peringkat syarikat tuan-tuan dan puan. Dan kepada keluarga, runding dengan suami, runding dengan anak, runding dengan isteri. Atas nama keluarga tuan-tuan, keluarga A, keluarga B, keluarga C, keluarga D, kita nak menyumbang. Dan nama individu, atas nama individu, insya-Allah kita akan menyumbang untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah ini. Cukup setakat itu tuan-tuan, insya-Allah. Dan saya tidak juga lupa, tidak jemu untuk menunjukkan tuan-tuan, insya-Allah. Ini buku yang saya selalu sebut. Bahkan kalau tidak COVID-19 ini, kalau tidak Ramadan ini, kita sebenarnya mentelaah buku ini satu persatu tuan-tuan. Dan kita akan sambung. Habis saja nanti bulan Ramadan ini, kita akan sambung balik. Ini tuan-tuan, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Yang ini tuan-tuan dan puan, husnul khatimah, impian setiap Muslim. Husnul khatimah, impian setiap Muslim. Dapatkan buku ini tuan-tuan. Bacalah dalam bulan Ramadan ni. Tuan-tuan baca insya-Allah. Satu hari dengan anak-anak baca 2 helai, 3 helai, 2 helai, 3 helai. Satu orang boleh ulas sikit lah tuan-tuan. Lepas sembahyang baca ni. Baca Quran, baca hadis. Mungkin disambung dengan baca ni. Terutama ni tuan-tuan. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Dan ini juga husnul khatimah, impian setiap Muslim. Dapatkan dua-dua buku ni daripada 0136283985, 0136283985, 0136283985. Puan Suraya, insya-Allah Puan Suraya. Tuan-tuan, kalau misalnya tak dapat jawapan, tuan-tuan call, memang dia sudah tuan-tuan berdering-dering telefon dia, tak boleh jawab dah. Jam dah telefon dia. Tinggalkan pesan WhatsApp dekat dia tuan-tuan, WhatsApp dekat dia, SMS dekat dia atau WhatsApp dekat dia tuan-tuan. Insya-Allah dia akan jawab. Saya pasti dia akan jawab tuan-tuan, insya-Allah. Kalau misalnya dalam keadaan biasa, kalau tuan tak dapat juga dia, boleh hubungi saya terus tuan-tuan. 0192130147, 0192130147, 0192130147. Itu saya. Itu nombor peribadi saya. Ya. Kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan. Saya kirim salam saya kepada anak isteri tuan-tuan. Salam Ramadan. Salam kita hari Ramadan yang kedua. Salam muhibbah. Salam kasih sayang. Salam apa tuan-tuan dan puan? Salam marilah kita takut kepada Allah. Khauf. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat itu tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.